Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Tok Alang Channel. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat bersama keluarga yang tersayang. Hari ini kita akan buat perkongsian yang sebenarnya setiap tahun kita akan ulang, iaitu kita nak tunjuk cara-cara pembajaan supaya pokok kita cepat besar. Tapi sebelum itu, seperti biasalah, kepada sahabat-sahabat yang masih lagi belum subscribe Tok Alang Channel, bolehlah membantu saya untuk memperkembangkan lagi channel saya ini dengan menekan butang subscribe dan juga loceng notifikasi kat sebelah ni sebagai tanda sokongan. Terbaik semua. Di depan saya ni ialah pokok MDUR 88. Saya jarang tunjukkan, tapi di peringkat awal kebun saya ni, kalau tuan-tuan tengok, saya dah 2-3 kali saya tunjuk pokok ni semasa dia kecil. Yang pertama semasa saya buat pembajaan menggunakan baja tai ayam proses dalam bentuk pellet tu kan. Yang kedua semasa pokok ni diserang oleh babi sebenarnya di bawah ni, masa dia kecil dulu. Dan yang kali ketiga saya tunjukkan tree dressing. Kalau tuan-tuan ingatlah, pokok ni dia terbelah dua gitu. Inilah bekas kita rawat dengan tree dressing. Pokok yang terbelah tu kan, dia dah pulih dah ni, dah tumbuh kulit lain dah. Masih ada bekas dressing tu lagi warna hitam. Okey, itu update lah, seolah-olah update pada pokok ni. Tentang tajuk kita, iaitu pembajaan ya. Hari ni saya nak tunjukkan pembajaan giliran untuk saya menggunakan baja organik sebenarnya untuk pokok saya. Dan saya akan gunakan baja bioorganik ya, daripada Prekra, iaitu baja Enrich. Kejap lagi saya akan tunjuk kepada pokok kita ini, yang kita akan buatkan keseluruhan kebun kita lah. Jadi saya akan tunjuk satu pokok je. Saya nak tunjukkan 3 cara bagaimana kita boleh membuat aplikasi baja bioorganik ni, ataupun baja organik lah. Terpulang kepada tuan-tuan nak pilih yang mana, tapi inilah pilihan saya ya. Okay, seperti yang saya tunjuk dulu, inilah baja Enrich ya. Kita akan gunakan baja ni. Saya akan ambil letak dalam baldi kecil ni lah. Baja dia sangat cantik ni. Kita akan gunakan pokok ni ya. Sekejap, kita ambil untuk memudahkan kerja. Kita ambil terus daripada guni. Saya memang buat video macam ni ya tuan-tuan. Sambil buat saya cakap, ada di antara orang yang menonton Tok Alang Channel ni, dia kata saya banyak cakap daripada bekerja. Jadi saya minta maaf kepada yang tak suka suara saya. Mudah je. Okey. Kepada yang menyokong kita, alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih. Okey, kita baja ya, seperti yang kita gunakan ialah baja organik ni. Dan inilah musim panas. Lepas ni kita akan siram lah. Memang tanah dia agak kering. Dan musim panas sebenarnya kita gunakan baja organik lebih sesuai, sebab dia tidak memudaratkan pokok. Seperti biasa ya, konsep kita ialah biar akar mencari baja, jangan baja mencari akar. Jadi kita ambil dekat kawasan kanopi ya, kat ujung daun. Okey, kita anggapkan inilah bekas saya gali ya. Kan saya tunjuk lah saya letak sini dulu. Kita anggap ni dah di ujung akar dia. Tuan-tuan buat anggaran je, tak perlu nak timbang lah. Tak pandai saya dari segi itu. Tapi kalau tuan-tuan dah biasa membaja, boleh agak sebenarnya berapa banyak yang kita perlukan. Saya ni saya lama sikit. Okey. Ini cara pertama Kalau tuan-tuan banyak pokok macam saya, dan masa pokok dah besar macam ni, inilah cara yang paling sesuai, terutamanya bila pokok kita di dataran di flat tanah yang rata. Kalau dekat kawasan lereng bukit, kemungkinan kita akan gunakan cara kedua lah. Cara kedua ialah yang saya pernah tunjuk dulu, iaitu selepas kita tabur baja tadi, kalau tuan-tuan pokok tak banyak dan ada masa yang banyak, dan kalau kita kebetulan ada pekerja, kita boleh terus mencangkul sini dan kita terus timbus Saya tak akan tunjuk sampai habis lah. Saya nak akan tunjuk cara dia je. Jadi dengan sendirinya kat luar ni jadi longkang. Okey.
Ini cara yang kedua. Cara pertama tadi, kalau pokok kita yang dah besar macam ni, kita tinggalkan je, tak apa, masih okey lagi. Cara kedua, kita cangkul di bahagian luar, kita naikkan tanah, kita tutup baja yang kita buat tadi. Terutamanya baja Bio-Enrich ni, dia ada apa tu, Trichoderma dan sebagainya kan, dengan EM dan sebagainya, bakteria-bakteria yang baik, dia boleh hidup di bawah tanah. Duduk kat atas pun tak apa ya. Tapi kalau ada masa, kita kambus. Itu cara yang kedua. Kalau tuan-tuan tengok, saya buat separuh saya tak tunjuk semua lah. Okey. Jadi seolah beginilah. Jadi dengan sendirinya tanah ni akan naik. Saya insya-Allah saya akan buat ni kalau ada masa nanti. Untuk tunjuk video saja, saya takkan buat yang ini. Okey, nampak ni cacing ni. Bermakna kalau ada cacing ni, tanah kita subur lah. Tanah kita subur. Jadi kita buat keliling pokok kita. Cara yang ketiga pun boleh juga. Kita ambil rumput-rumput yang kering, kita buat sebagai mulching. Saya pernah tunjuk ni dulu kan. Jadi kita tutup sini. Okey, kita tutup sampai ke atas lah. Saya akan cari lagi. Kalau rajin buat macam ni lah, kita tarik buat ke sana kalau kita lepas, sebenarnya saya sentiasa buat ni. Di bawah pokok saya ni memang penuh dengan rumput kering. Kita tutup sini. Tuan-tuan tengok kan. Saya tipu tadi, sebenarnya bukan saya biasa buat. Biasanya juru kamera tu, videografer kita yang buat. Saya tukar mesin je. Ini bekas kita mesin rumput. Ambil sikit lagi. Seronok berkebun ni. Okay, sikit lagi. Boleh tahan penat. Jadi tuan-tuan dapat tengok. Ini cara kita buat. Tuan-tuan dan puan-puan lah. Bila saya kata tuan-tuan tu, termasuk juga kaum hawa yang menonton. Saya tahu ada sebilangan kecil daripada kita. Jadi ini cara kita. Terutamanya kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pokok yang tak berapa banyak, memang ada masa buat macam ni. Kalau musim panas pun lebih baik, sebab kelembapan, lepas kita siram kan, kelembapan dia tak akan hilang dengan, dia tak akan sejak dengan cepat lah bila kena matahari. Jadi ini cara yang ketiga. Cara pertama tadi kita baja keliling. Cara yang kedua yang lebih memenatkan, tetapi agak efektif juga, terutama di tanah lereng bukit, kita cangkul. Kita buat longkang keliling di mana baja kita tak akan lari lah. Dan yang ketiga, kita mulching. Kita gunakan sistem mulching juga, tapi kita tutup baja yang kita tabur tadi. Jadi itulah cara saya membaja menggunakan baja bioorganik. Dan kali ini seperti biasalah, pilihan kita ialah baja Enrich tu. Tak apa, tuan-tuan nak guna baja lain pun okey juga, tak ada masalah. Dia tidak bergantung kepada brand ni, asalkan kita percaya kepada jenama tersebut. InsyaAllah kebanyakan baja, terutamanya baja Enrich ini ialah baja yang agak baik lah untuk kita. Okey, inilah pokok MDUR88 yang telah tersenyum. Selepas ini kita akan siram dia. Sekian, Assalamualaikum, bye bye.